Malaysia yesterday recorded the 7th highest number of daily new COVID-19 cases per capita in the world. According to data tracker Our World in Data, Malaysia also ranked 17th among the countries with the highest number of Malaysia ini memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 22 Mei 2021 jam 12. Kementerian Kesihatan Malaysia ini memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia. Coronavirus ataupun dikenali sebagai COVID-19 adalah satu penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang amat berbeza. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan juga keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan pengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Simptom serius ini adalah seperti sukar bernafas ataupun nafas pendek, sakit dada ataupun terasa tertekan di bahagian dada dan pergerakan yang terhad. Objektif yang pertama ialah memastikan masyarakat tidak leka dengan kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan. Objektif yang kedua, menggalakkan masyarakat agar terus mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Objektif yang ketiga, masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan norma baharu agar dapat memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Langkah pertama, tingkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah, iaitu kita perlu sentiasa mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul, menggunakan sabun atau menggunakan bahan pencuci tangan, hand sanitizer. Selain itu, disinfeksi kawasan rumah juga sangat digalakkan untuk membasmi virus. Caranya, campurkan 1 penutup peluntur dan 9 penutup air sahaja dan mula disinfeksi tempat yang kerap disentuh seperti tombol pintu, suis lampu, telefon, alat kawalan, kepala paip dan pintu peti ais. Langkah kedua iaitu menggunakan pelitup muka. Kita harus sentiasa memakai pelitup muka jika dalam keadaan yang tidak sihat seperti batuk untuk mengelakkan daripada menjangkiti orang lain. Selain itu, pelitup muka juga perlu dipakai ketika berada di luar rumah atau di tempat awam. Pelitup muka tidak boleh digunakan berulang kali dan sebaiknya kerap menukar pelitup muka yang baru dari semasa ke semasa. Kuarantin diri. Sekiranya anda baru pulang daripada mana-mana negara, terutamanya China, Korea Selatan, Itali, Jepun dan Iran, anda dinasihatkan untuk melaporkan kepada pusat kesihatan dan melakukan kuarantin diri selama 14 hari berturut-turut. Sila rujuk ke klinik atau hospital terdekat sekiranya anda mendapat gejala seperti batuk, demam, selesema, sakit tekak dan kesukaran untuk bernafas. Yang pertama, kesan wabak COVID-19 yang melanda negara juga mengakibatkan pembelajaran murid-murid di sekolah secara bersemuka terpaksa ditangguhkan. Pembelajaran secara atas talian ini nyata memberikan kesulitan kepada para guru dan murid-murid yang terpaksa menghadapi pembelajaran ini buat kali yang pertama. Kesulitan dalam menjalankan pembelajaran secara atas talian juga dihadapi kepada murid-murid yang tidak berkemampuan untuk memiliki peranti bagi mengikuti kelas-kelas yang dijalankan. Sang COVID-19 yang kedua ialah menjejaskan ekosistem perniagaan domestik. Antara industri yang terjejas seperti industri makanan dan minuman, industri pembinaan, industri pelancongan serta industri yang lain. Ini sekaligus mengakibatkan ramai kehilangan pekerjaan. Hal ini demikian kerana industri terpaksa ditutup bagi mengurangkan wabak penyakit ini. Kesan yang ketiga ialah kehilangan pekerjaan.
Perintah Kawalan Pergerakan PKP 1.0 yang dikuatkuasakan pada awal Mac tahun lalu telah menyebabkan jumlah penduduk yang bekerja berkurang dengan sangat ketara, iaitu dari jumlah 15.34 juta pada Februari 2020 kepada 14.89 juta pada Mei 2020. Antara golongan yang terjejas teruk ialah mereka yang bekerja sendiri seperti petani, peniaga pasar malam dan peniaga gerai. Saya dapat memastikan ahli keluarga sentiasa mengikuti norma baharu yang perlu disesuaikan dalam keadaan pandemik COVID-19. Saya perlu memastikan pelitup muka sentiasa dipakai dan sentiasa menjaga jarak yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sewaktu berhadapan dengan situasi orang ramai. Saya perlu peka serta patuh terhadap arahan dan berita terkini yang disampaikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia supaya saya dapat mematuhi SOP yang ditetapkan. Saya boleh mendapatkan maklumat yang sahih berkaitan gejala COVID-19 berbanding maklumat yang diperolehi dari sosial media yang diragui ketepatan maklumatnya. Saya menjalankan tanggungjawab sebagai individu bagi menjamin keselamatan diri dengan memanfaatkan kemudahan seperti aplikasi MySejahtera sejurus dapat membantu mengawal penularan wabak. Saya perlu memastikan tangan sentiasa dicuci selepas membeli barangan di kedai. Saya perlu sentiasa menjaga kebersihan dan keselamatan diri serta orang sekeliling dengan mematuhi setiap garis panduan yang telah ditetapkan. Saya lebih berhati-hati semasa hendak keluar dari rumah, iaitu dengan mengikuti amalan norma baru yang ditetapkan. Saya dapat mengenal pasti prosedur yang benar dalam mencegah penularan wabak bagi menjamin keselamatan diri semasa pandemik. Saya harus mengikuti semua garis panduan dan segala tetapan yang telah diberikan oleh kerajaan dan pihak berkuasa bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19.